Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi وحققنا بحقائق العلم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد. Para hadirin yang hormati sekalian, kita sampai pada ayat yang ke-15 daripada surah An-Nur yang kita belajar ini. Kita baca dahulu, mudah-mudahan kita dapat pahala daripada bacaan yang kita baca ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه حينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان
ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم إذ تلقونه بألسنتكم. Ingatlah waktu mana kamu mula menerima berita-berita bohong itu daripada mulut ke mulut di kalangan kamu. Dan kamu wataqulu nabi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm. Dan kamu hendaklah kamu sebut dengan mulut kamu tu apa yang kamu tidak kamu ketahui sedikit pun di kalangan sedikit pun ilmu di kalangan apa yang diberitakan itu. Wa tahsabunahu hayyinan. Kamu sangka perkara tersebut kecil di sisi Allah. Wa huwa indallahi azim. Tapi di sisi Allah sebenarnya besar. Yang amat sangat pembohongan ataupun perkara yang di sisi Allah itu sendiri. Jemaah sekalian, ayat yang kita belajar ni ayat yang Allah cerita bagaimana adab kita hidup dalam bermasyarakat. Bila kita hidup bermasyarakat ni, kita diajar supaya jaga akhlak, jaga tingkah laku kita. Jangan kita sembarangan untuk kita keluar daripada mulut kita ni percakapan-cakapan, kataan-kataan yang boleh menyebabkan rosaknya hubungan di antara sesama Muslim. Di antara perkara yang boleh merosakkan hubungan sesama Muslim ni ialah bila kamu hidup dalam keadaan saling fitnah memfitnah, tuduh menuduh, ataupun kita suka untuk melemparkan prasangka-prasangka di kalangan kita ni, jadi rosaklah di kalangan kita ni. Ataupun dalam istilah anak-anak muda kita sekarang ni, dia panggil gosip-gosip liar. Suka bawa cerita-cerita, baca gosip-gosip dan sebagainya, yang menyebabkan lama-lama gosip-gosip ataupun rekaan-rekaan yang direka ini lama-lama dipercayai di kalangan masyarakat, diyakini benda tersebut. Yang ni pun sedang kita alami dalam masyarakat kita hari ni.
kita boleh jadi tidak berlakunya zaman-zaman saling tuding menuding, tuduh, zaman liwat, zaman fitnah kita sebelum daripada ini pernah kita lalui. Kemudian zaman sekarang ni pula zaman-zaman orang tuduh dengan harta benda. Dulu zaman tuduh perempuan, tuduh liwat, tuduh-tuduhan, qazaf dan sebagainya. Tapi zaman kita ni zaman tuduh dengan harta benda pula. Zaman orang yang hidup tuduh orang tu makan harta orang ni. Orang ni ambil duit orang ni. Orang ni saling tuduh menuduh di kalangan kita. Zaman kata mengata di kalangan kita. Islam diajar bila kita berhadapan dengan suasana ini, kita diajar supaya sebut. Bila orang kata waqalu hadza ifkum mubin, kita hanya diajar supaya sebut terus ni berita bohong ni yang nyata. Tiap kali mana orang datang jumpa dengan kita, cerita tentang perihal orang mukmin lelaki, perihal mukminat perempuan, kita bi anfusihim khaira, sedangkan kita tahu orang tu orang baik, orang yang dikatakan itu bagus pribadi dia, kita kena sebut terus hadza ifkum mubin. Kita sebut hadza ifkum mubin. Hadza ifkum mubin ni maknanya mulut kita ni sebut ni bohong ni, nak tak ada benda lain. Ni cara kita kena jawab macam tu. Allah ajar. Kenapa kita tak sebut demikian? Tiap kali mana orang datang je bawa cerita pelik-pelik je tentang orang yang baik pada diri kita, kita kena jawab terus hadza ifkum mubin. Ni cerita bohong lah ni, kita sebut. Ni cerita bohong. Mulut kita ni jawab terus. Allah ajar. Pada kitanya kita sebut hadza ifkum mubin. Kalau tak nak sebut ifkum mubin, kalau kita sebut hadza ifkum mubin tu maknanya betul-betul mengikut Al-Quran Karim. Kalau kita tak nak sebut pun, kita sebut bahasa Melayu kita, cerita bohong lah ni kita sebut. Cerita bohong ni nak suruh tutup terus. Orang ni bila orang bawa datang cerita bagi tahu pada kita ni satu benda, kemudian kita kata tak nak dengar lah, cerita bohong, kita sebut demikian. Bila kita sebut macam tu kita sentak terus. Kebanyakan di kalangan kita, kalau ada orang datang bagi tahu pada kita kan, bagi tahu pada kita, sebut aja, kamu tahu tak orang ni macam ni, macam ni, macam ni. Dia pun cerita-cerita pada kita, kita kata tak nak dengar lah, dah lah, cerita bohong lah tu, kita sebut. Dia akan terhenti terus. Maknanya kita tak percaya. Sebagaimana bila orang datang kan nak suruh kita buat gores dan menang. Gores dan menang kan, Makcik dia sebut, makcik tolong gores ni, bila gores je menang terus dapat kereta BMW ni, dia sebut. Kita pun kata bohong lah tu, dia sebut. Bohong lah tu, bila kita sebut tu dia macam cantas terus perasaan dia. Bohong lah tu, kita sebut. Bohong tu dia pun cuba nak tahan, kita kata tak nak bohong, kita sebut. Tak nak bohong. Ni benda yang macam ni menyebabkan terhenti. Allah diajar bila ada orang datang cerita benda-benda yang tak baik terhadap seorang mukmin lelaki, seorang mukminat perempuan, mulut kita sebut hadza ifkum mubin. Ni cerita bohong yang nak bawa pada diri kita ni. Ni kita tutup awal-awal pada diri kita supaya di waktu ini tak masuk bahan-bahan tersebut dalam pemikiran kita. Orang kita ni dia ada satu teori cakap bohong lama-lama jadi menteri, dia panggil. Kan teori disebut demikian. Satu, yang kedua disebut lagi, dia kata cakap bohong tiap-tiap hari, lama-lama orang percaya. Ni pun teori juga yang dilakukan demikian. Bohonglah tiap-tiap hari. Bohong tiap-tiap hari ni, kita bohong, lama-lama orang akan percaya pembohongan kita. Ni dia akan terjadi demikian. Istilah ni. Lalu Islam dia ajar apa dia? Bila ada je orang datang untuk nak buat nak tipu kita diajar supaya terus sebut. Tipu ni tipu apa dia? Tipu terhadap kehormatan orang mukmin. Kerana di kalangan kita ni, bila kita sebut kita ni orang mukmin, kita kena saling tutup menutup di antara satu lain. Tutup melindungi. Bila kita lindung orang mukmin daripada kejahatan orang munafik, Allah selamatkan kita daripada dihumban dalam neraka, masuk dalam syurga. Yang ni yang besar. Kalau kita baca dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah cerita ada orang yang laju atas titian sirat. Laju atas titian sirat tu. Bila orang tu laju, orang lain jadi pelik lah. Macam mana dia laju? Biasa je dia atas dunia ni, lalu atas titian sirat tu laju. Lalu Rasulullah jawab, di antara amalan orang ni yang laju atas titian sirat tu, dia menutup keaiban orang mukmin daripada kejahatan orang munafik.
Orang munafik ni, dia cari jalan je nak jatuhkan orang mukmin. Atas dunia ni, kita kena ingat kan, atas dunia ni dia ada 3 kelompok je orang ni. Manusia ni, kalau kita kumpul-kumpul manusia ni, ada 3 je puak. Yang pertama orang mukmin, yang kedua orang munafik, yang ketiga orang musyrik. Maknanya 3M dia panggil demikian. 3M ni yang kita kena faham dalam hidup kita ni, mukmin, munafik, musyrik. Dalam orang yang lawan Allah, kafir lah musyrik ni, orang yang kafir. Kemudian munafik ni pun benci juga dengan orang mukmin. Orang munafik ni dia tak suka dengan orang mukmin. Mana dia rasa gembira dengan orang mukmin. Perhatikan sekarang, perhati betul-betul. Ada di kalangan orang Islam tak nak nampak luaran Islam, tapi dia ni luaran dia Islam, dalam dia tu munafik. Sebab tu kita pelik kan, macam mana orang Islam boleh berkelahi sama-sama orang Islam? Sebenarnya jangan pelik lah. Sebenarnya bukannya orang Islam berkelahi dengan orang Islam. Orang Islam ni yashuddu ba'duhu ba'da. Orang Islam ni saling kuat menguat di antara satu sama lain. Yang sebenarnya lawan orang Islam ni dengan orang Islam ni bukan orang Islam, orang ni orang munafik. Orang munafik. Cuma kita tak boleh nak sebut je, kau ni muka munafik je, kita sebut demikian. Kita tak boleh sebut macam tu. Cuma kita je kena faham. Orang Islam ni kena faham. Kita jangan jadi orang munafik. Jangan jadi orang munafik. Biar yang lawan kita tu munafik. Tu cara demikian. Habis tu kita ni mesti betul dengan syariat Allah. Jangan betul dengan dia. Jangan betul dengan orang, tapi betul dengan syariat Allah. Bila kita betul dengan syariat Allah, yang lawan kita ni confirm munafik. Itu dia kaedah demikian. Kita nak istihar, ni bapa munafik, tak boleh. Zaman kita tak boleh nak sebut ni orang ni muka ni munafik, orang ni munafik, tak boleh. Sebab benda tu dalam jiwa dia, dalam hati dia. Munafik ni dia simpan dalam hati. Kat luar, kalau kita kata dia tu munafik lah, misal contohnya kita kata dia ni munafik, yang menyebabkan apa dia? Yang menyebabkan orang lain akan marah pada kita. Engkau ni pandai-pandai tuduh orang. Ini dia akan jadi demikian. Lalu dalam hidup kita ni, kita diajar supaya apa dia? Bila kita jadi orang mukmin, kita kena menjadi saling kuat menguat di antara satu sama lain. Orang Islam, dia kena yashuddu ba'duhu ba'da. Saling kuat menguat di antara satu sama lain. Ini kekuatan orang Islam. Manakala orang munafik, serang orang Islam. Manakala orang kafir, musyrik, serang orang Islam. Dia akan jadi macam tu. Lalu kita ni kena kuat. Di antara benda yang menguatkan kita apa dia? Dengan kata-kata. Dengan kata-kata. Kata-kata kita, bila ada orang yang laula istami'tumu minal mu'minin wal mu'minat. Kalaulah kamu dengar waktu mana zannal mu'minina wal mu'minat. Kamu dengar orang yang mula menyangka buruk-buruk terhadap orang mukmin, lelaki dan mukminat perempuan, kamu kena apa dia? Bi anfusihim khaira. Sedangkan orang mukminin dan mukminat itu baik. Lalu waqalu hadza ifkum mubin. Mulut kamu kena sebut, inilah pembohongan yang jelas-jelas yang sedang mereka lakukan. Itu satu ayat yang Allah cerita demikian. Kemudian lalu Allah sebut ayat yang ke-15 hari ini. Allah sambung lagi. Istalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm. Kamu kena ingat di waktu mana mereka ni mula bercerita di antara mulut ke mulut. Sambung, saling zaman-zaman dahulu kan, tak ada SMS, tak ada WhatsApp. Dulu ni mulut ke mulut je cerita. Cerita sambung. Cerita mulut ke mulut. Bila sambung mulut ke mulut ni, yang menyebabkan cerita tu jadi panjang. Benda yang pendek je, tapi dia jadi panjang terus. Macam Ana cerita pada minggu yang sudah kan. Orang Melayu kita ni, kadang-kadang bila mulut ke mulut, asal ceritanya cerita apa dia? Asal ceritanya cerita tentang mengenai orang kemelangan jalan raya. Bila orang kemelangan jalan raya, dia sikit je. Sikit je dia kena rebah begitulah. Misal contoh, luka sikit. Tapi lepas yang pertama tu disebut kemalangan. Lepas tu yang kedua pula, kemelangan dahsyat juga disebut. Dahsyat juga. Yang ketiga tu dia kata ICU tu. Yang ketiga tu dia akan jadi panjang. Padahal luka kecil je. Ni nak sebutnya apa dia? Mulut dengan mulut. Satu zaman. Zaman kita ni pula, zaman orang suka share maklumat. Dapat je maklumat, share, forward ataupun share. Ataupun dia apa dia? Tweet. Dia tweet.
Ataupun dia macam-macam gaya lah. Istilah-istilah anak muda ni. Dalam Instagram, dalam Twitter, dalam Facebook dan sebagainya. Ia menyebabkan mereka guna bahan-bahan ini untuk sebar. Sebarnya sebar apa dia? Bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm. Satu benda yang tidak ada ilmu pada mereka. Yang ni yang penyakit. Yang tulis kadang-kadang kita tengok yang menulis dalam Facebook kan. Kadang-kadang kita tengok yang menulis dalam Facebook tu macam ustaz dah dia ni. Macam ustazah dah dia ni. Tahu dalil-dalil. Padahal dia copy paste je. Dia pergi cari dalam Facebook tu, googlekan sikit dalam isu, dia pun copy benda tersebut, dia pun paste. Faham ke tak faham ni, buat faham. Nak sebutnya cara mereka tersebut. Akhirnya ma laysa lakum bihi ilm. Yang mereka sendiri tak ada ilmu. Tak ada ilmu pun benda demikian. Mereka sebar benda demikian. Wa tahsabunahu hayyinan. Kamu ingat ke benda tu kecil ke, katanya Allah? Kamu ingat ke benda tu hayyinan? Hayyinan ni maknanya tak ada nilai ke? Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa tahsabunahu hayyinan. Kamu sangka benda tu tak ada nilai. Kamu pergi share je. Padahal wa huwa indallahi azim. Di sisi Allah satu benda yang amat gempar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Satu benda yang amat besar yang Allah letakkan dengan apa yang kamu lakukan itu sendiri. Satu saya nak pesan ya, yang terlibat dengan industri ini, media ni, kita yang ada Facebook, yang ada Instagram, yang ada Twitter, yang ada WhatsApp group dan sebagainya. Kadang-kadang kita tulis benda kecil je, tapi kesan dia besar. Kesan dia besar. Saya buat contoh yang mudah pada dalam WhatsApp group kan. WhatsApp group anak menantu kita. Tengok WhatsApp group anak menantu kita kan. Kadang-kadang anak menantu kita ni, dia post benda kecil. Dia post, dia ambil gambar handbag suami dia bagi hadiah. Suami dia bagi hadiah kan. Dia post dalam WhatsApp group keluarga. Tengok dia sebut Habi bagi hadiah dia sebut. Habi konon-konon dia bagi hadiah. Yang dalam WhatsApp group tu kita ada. Kita ni mak mertua dia, mak dia misal contoh. Mak dia. Tapi menantu kita ni dia post. Dia post tu kita pun tengok handbag jenama mahal misal contoh. Jenama bijan lah senang kita ni. Jenama bijan yang mahal sikit. Bila dia bagi post tu, kita terkejut. Allah kita ni terguris hati kita. Anak kita bagi hadiah macam ni pada isteri dia. Aku ni mak dia ni tak pernah terima hadiah macam ni. Padahal aku yang lahirkan dia. Nampak tu? Benda kecil je, tapi besar di sisi Allah. Nampak kecil je, kita ni tergurih hati. Allah, anak sampai hati begitu. Ataupun dia tak buat macam, dia tak post handbag tu. Dia bergambar, dia pergi melancong dan sebagainya. Dia buat peace misal contoh. Dia buat macam-macam gaya kan. Dalam gambar tu duduk sengit macam tu, macam-macam gaya. Dia buat tu suka nampak gambaran keluarga dia. Dia post dalam WhatsApp group keluarga. WhatsApp group keluarga je. Tapi yang tengok tu mak dia, ayah dia, adik-beradik dia. Adik-beradik ni, yang adik-beradik ni membesar bersama dengan abang dia ni. Tapi abang dia tak pernah pun bawa adik-adiknya. Tak pernah bawa adik-adik. Kakak dia ni tak pernah buat macam ni sebelum daripada ni. Bila ada suami ni, lebih-lebih ada isteri ni, lebih-lebih dia. Dia mula datang benda demikian. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kamu sangka benda tu tak ada nilai, tapi di sisi Allah terlalu amat besar. Kesan dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kita kena jaga betul-betul dalam hidup kita. Dalam tambah-tambah dunia kita ni dunia orang yang tak ada adab. Dunia hilang akhlak. Di kalangan anak-anak kita ni, anak biasa sebut, anak-anak kita ni kita rasa bila dia belum kahwin je. Bila dia dah kahwin tak rasa dah anak kita. Rasa macam kawan-kawan kita dah. Kita rasa demikian. Kita adik-beradik ni bila belum kahwin je. Lepas pada kahwin tak rasa dah adik-beradik. Punca apa dia? Dunia kita ni dunia macam tu. Dunia kita. Padahal patutnya adik-beradik ni sampai matilah. Patutnya anak kita ni sampai matilah. Tapi tak dah. Anak kita ni jaga kita. Dia belum kahwin je, dia jaga kita. Bila dia dah kahwin, dia jaga isteri dia, jaga anak dia. Dia tak jaga dah kita.
Ini dia panggil demikian. Macam keluhan seorang nenek je dia panggil demikian. Nak sebut. Dia jaga kita ni bila? Jaga kita belum, waktu mana kita ni, dia belum berumah tangga. Bila dia dah berumah tangga tu lain terus. Hidup ni suasana begitu terjadi ni. Yang menyebabkan di sisi Allah besar ke tak besar? Besar. Demikian. Sebab tu berhati-hatilah kalau kita jadi anak. Berhati-hatilah kita kalau kita jadi apa dia? Mak dan ayah. Berhati-hati dalam hidup kita kalau kita jadi ketua dan kalau kita jadi rakyat. Ini maknanya semua ni akan dirasai dalam hidup. Dia rasa begitu pusingan dalam hidup. Kita dia terasa dalam hidup kita ni saat mana kita begini je dengan anak kita. Kita belajar sama juga. Kita terasa bila? Waktu mana kita belajar ni je. Cuba para hadirin sekian tak belajar lagi dengan anak, misal contoh. Tak datang lagi, tak rasa dah ni ustaz saya ni. Tak rasa demikian. Kita rasa ni bila kita belajar je. Sama juga yang mengajar ni rasa bila? Waktu mana mengajar je. Bila dah berada di lain, dunia kita ni jadi lain. Dunia dipanggil dunia materialistik. Dunia kebendaan kan? Dunia kebendaan. Orang yang bekerja tu, dia jadi mulia bila dia ada kerja je. Cuba dia pencen. Hari ni dia pencen, besok tak ada kemuliaan dia tu. Tuan-tuan, para hadirin sekalian kerja kan? Kerja jabatan kerajaan. Di swasta dan sebagainya. Start daripada hari ni pencen, esok datang balik. Datang nak masuk pejabat. Orang jelek tak kena gaji. Orang jelek pada kita ni. Tak ada nilai dah pada diri kita. Sekejap je dalam hidup kita demikian. Berubah kita ni mengejut dalam hidup. Ini nak sebutnya gambaran suasana yang terjadi. Allah dia sebut wa tahsabunahu hayyinan. Kamu sangka benda tu benda yang tak ada nilai. Wa huwa indallahi azim. Di sisi Allah besar. Allah ni besar dalam hidup. Allahu akbar. Beza kan dunia kita. Kita ni sampai hari ni teringat lagi sekolah rendah kita. Kalau kita lalu ke sekolah rendah kita yang kita belajar dahulu, teringat je kita. Saat kita membesar dahulu. Tapi anak-anak kita, dia tak lah. Anak-anak kita, dia sekolah mana-mana, dia tak teringat lah. Kerana zaman ini zaman kebendaan. Zaman kebendaan, dia tak ingat dah nama guru-guru dia. Kita ni, guru sekolah rendah kita ingat lagi. Sekolah tadika lagi kita ingat. Nak sebutnya gambaran kita. Tapi cuba tanya anak-anak kita. Cikgu-cikgu dia sekolah rendah. Tak, dia tak ingat lah. Kenapa dia? Kerana di sana kebendaan ini membuang segala rasa tadi. Membuang perasaan tadi dalam hidup. Demikianlah dalam kehidupan kita. Banyak benda yang kita miss. Kita rasa kehilangan dalam hidup kita ni sendiri. Jadi saat mana bila kita dalam keadaan kita tak ada iman. Bila hilang iman. Tapi orang yang ada iman, dia akan terus berangkai. Orang mukmin ni, dia akan terus bertaut di antara satu sama lain. Tapi kalau orang yang tidak ada iman, tak ada perasaan. Demikian. Kita kan, kalau jumpa cikgu-cikgu kita sekolah rendah dulu, jumpa sekarang cikgu lagi. Cikgu, alhamdulillah panjangnya umur cikgu kita. Dalam diri kita kan, alhamdulillah cikgu. Kita muliakan cikgu kita. Tapi anak-anak kita tak ada. Beza dia panggil demikian. Tak ada dah perasaan demikian. Kerana dunia kebendaan. Dunia materialistik dalam hidup kita. Ni apatah lagi kadang-kadang anak kita, pak saudara dia pun dia tak ingat. Mak saudara dia pun dia tak kenal. Mak saudara dia pun dia tak kenal. Dalam dunia kita. Kerana apa dia? Kerana kebendaan itu kuat. Sehingga kan Allah SWT sebut wa tahsabunahu hayyinan. Kamu ingat benda tu benda yang main-main, tapi dia besar di sisi Allah SWT. Allahu akbar. Kerana apa dia? Kerana kebendaan tadilah yang merosakkan. Hubungan dengan masyarakat pun rosak. Kerana mulut dengan mulut ni tak tahan. Cakap. Hubungan-hubungan di kalangan mereka tadi. Ni orang yang ada agama macam ni. Orang yang hidup dengan Islam. Yang tak hidup dengan Islam, lagi takut. Kalau tanya polis-polis kan, puak-puak di kalangan tanya polis, berkelahi ni jiran dengan jiran orang bukan Islam. Teruk-teruk lagi. Kerana dia tidak ada agama. Dosa pahala tak ada dalam hidup dia. Yang ada dosa pahala ni pun Allah tegur. Allah tegur. Ni perangai. Kamu ni macam ni. Dalam hidup kamu. Kamu tak pernah nak ambil berat pun pada diri kamu. Keadaan yang berlaku pada diri kamu ini sendiri. Allahu Akbar. Kemarin dulu anda pergi ke
Palu. Nak pergi ke Palu lagi. Nak buat masjid tu kan. Nak buat masjid ni. Dia yang bawa anak tu, lalu di Balarua. Balarua tu, tanah yang kena pusar. Anak pergi lagi tempat tu. Tengok dia dah rata sama. Tinggi mana tanah yang tenggelam tu, yang diratakan tu. Setinggi bangunan surau ni lah. Setinggi bangunan. Dalam ke dalam. Anak pergi kat dalam tu lah. Yang dipusar. Seluas mana? 140 hektar tanah. 140 hektar tanah kosong. Kena pusing ni. Tanah yang seluas 140 hektar tu dipusing. Dikisar. Bukan satu balak. Ada 4 buah surau, sebuah masjid. 140 hektar kawasan tersebut. Tengok padang jarak, padang terkukuh. Tengok budak-budak yang datang hulu minta derma. Budak-budak di kawasan tersebut minta derma. Tengok. Tapi nak buat masjid tu dekat kawasan tu lah, ujung tu sikit. Dekat dipanggil tipu tempat tersebut. Dia ada tanah. Orang bagi tanah 4 hektar tanah untuk dibuat masjid. Dibuat masjid dan sebagainya. Atas bukit naik tinggi sikit. Tapi nak sebutnya yang masyarakat yang sedar tu sedarlah. Yang sedar tu ramai yang sedar. Sedar sampai masjid ni sembahyang Zuhur sampai 4 saf masjid. Sembahyang Zuhur ni 4 saf, 5 saf yang datang. Dulu dia kata nak cukup 1 saf pun susah. Tapi sekarang ni orang datang sembahyang Zuhur, sembahyang Asar jaga. Yang tak sedar pun tak sedar juga. Yang tak sedar tu duduk begitulah. Yang tak sedar tu tak ambil berat terhadap apa yang berlaku. Dia anggap ni bencana alam saja yang terjadi ini sendiri. Allahu akbar. Walaula istami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza. Dan mengapa kamu tidak berkata di waktu mana kamu dengar berita-berita bohong itu? Allah Subhanahu wa taala sebut, walaula istami'tumuhu qultum. Allah pesan lagi, kamu ni kalau patutnya kamu dengar, bila kamu dengar satu benda yang bohong tu, ma yakunu lana an natakallama bihadza. Sebut terus, saya tak nak bercakap bab ni. Mulut kita ni, Allah kata, mengapa kamu tak sebut? Sekali-kali tidak sepatut bagi kita ni memperkatakan hal ini. Sebut begitu. Ma yakunu an natakallama bihadza. Ini kali yang kedua Allah ajar. Lepas kali yang pertama Allah sebut hadza ifkum mubin, Allah ajar lagi. Bila dengar cerita bohong, dengar cerita-cerita nak fitnah orang Islam, nak buat khianat pada orang Islam, kita pun sebut terus ma yakunu an natakallama bihadza. Ma yakunu an natakallama bihadza. Tak wajar bagi saya bercakap benda yang demikian. Tak patut mulut ni berbicara benda ni. Tak patut. Saya tak nak bercakap lah benda ni. Jijik lah nak bercakap. Kita sebut demikian. Ialah nak tuduh orang. Tuduh orang dengan tuduhan ini tak mudah para sekalian. Siapa yang tuduh orang kan kena dengan tuduhan-tuduhan. Para sekalian, misal kita buat contoh yang dituduh. Misal contoh yang dituduh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum daripada ini. Liwat misal contoh. Senang ke nak melalui saat itu? Para sekalian payah, para sekalian. Bukan dia je, keluarga dia, isteri dia, anak dia dan sebagainya. Tak mudah. Yang menuduh ni satu. Yang kena tuduh tu satu. Keadaan yang tak mudah untuk kita nak lalui. Ni contoh dalam masyarakat kita. Kalau tuduh apa dia? Kita tuduh Tok Guru Haji makan duit 90 juta misal contoh. Senang ke nak lalui suasana itu? Kita tuduh ni sendiri. Ni tuduhan orang Melayu kita ni kan. Suka nak sebut benda-benda demikian. Makan harta 90 juta ni. Ambil duit daripada orang tu, ambil duit daripada orang ni. Misalnya contoh kita sebut demikian. Ni saya buat contoh yang mudah. Senang ke keluarga dia nak lalui? Senang ke? Kalau perhatikan tuduh saya, misalnya contoh, Ustaz Ahmad Dasuki ni makan duit 90 juta. Misal contoh demikian. Tu nampak sedap tu. Jalan sedap, pergi mana sedap tu. Badan pun sedap, kita sebut demikian. Nak sebut demikian. Senang ke orang yang kena tuduh ni melalui saat itu? Tak mudah. Para sekalian kena tuduh. Para sekalian kena tuduh. Kita ni tak buat benda tu. Orang tuduh kita dengan benda tu. Agak-agak senang ke orang tu nak melalui? Allah kata, patutnya mulut kamu sebut, ma yakunu lana an natakallama bihadza. Ajar mulut kamu tu sebut, saya tak akan sekali-kali bercakap dengan kata-kata ini. Tak mudahlah
sebut pada tok guru, rumah dia, kita tengok rumah dia tu pun kita tahu dah. Kalau makan 90 juta, takkanlah buat rumah macam tu. Sengit-sengitnya rumah dekat masjid dia panggil. Nah, orang yang hidup, takkanlah dia nak boleh hidup macam tu. Gaya dia nak 90 juta dia nak, takkan nak duduk gaya macam tu kehidupan dia. Orang yang hidup mengajar, berpuluh-puluh kitab yang dikarang, beratus kitab, bukan satu kitab, banyak kitab-kitab dia. Kita je tak pernah belajar kitab dia tersebut, yang dikarang ni sendiri. Manakala yang tuduh tu, dia sendiri tak karang kitab pun, tak ada kitab, tak pernah mengajar orang pun, tak pernah duduk dalam majlis ilmu pun, tapi tuduh orang ni. Kita pula pergi percaya orang yang tuduh tadi. Pelik sungguhlah kita. An natakallama bihadza. Saya tak akan cakap benda demikian. Allah ajar. Sama juga dengan Aisyah radhiyallahu anha. Bila dituduh Aisyah ni berzina, Allah, logiklah sikit. Orang panggil tak logik langsung kamu nak tuduh orang ni buat demikian. Tapi nak kata tak logik, dia jalan pula dengan Safwan bin Mu'attal. Jalan dengan lelaki ni. Lelaki ni pula berdua je jalan balik sampai ke kota Madinah. Yang menyebabkan menjadi keliru di kalangan yang mendengar. Yang mendengar tu keliru. Macam mana ni nak mengesahkan? Nak mengesahkan tu macam mana? Yang ni yang menyebabkan mulut orang mukmin kata apa dia? An natakallama biha ma yakunu lana an natakallama bihadza. Saya tak nak bercakap lah benda yang saya tak tahu, senang cerita ni. Hadza subhanaka hadza, maha suci Allah. Kita sebut maha suci kamu ya Allah. Ini adalah hadza buhtanun azim. Inilah satu pembohongan yang paling jelas. Yang jelas buhtanun azim. Sebut ni bohong. Tak ada benda lain nak menipu orang. Nak memecah belahkan kekuatan umat. Bila tengok umat ni kuat dengan yang disebut dengan orang kembali kuat dengan Islam, dia cara macam mana? Nak hancurkan. Bila nak hancurkan benda demikian, dalam keadaan macam ni kita sebut hadza buhtanun azim. Ini satu pembohongan yang jelas-jelas yang dilakukan itu sendiri. Allahu akbar. Nak kena jaga pada diri kita ni. Suasana masyarakat kita ni dia akan terjadi. Jadi pening kepala habis di kalangan kita. Bila berlaku masalah yang sebegini, tuduh-menuduh ni terjadi, yang menyebabkan ada yang percaya, ada yang tak percaya. Yang percaya ni pegang dengan percaya tersebut, pegang sampai menafikan kebenaran, menutup kebenaran. Manakala kita ni pula yang kena ni pula menahan tuduhan tadi. Menahan tuduhan tadi tu terkesan dalam kehidupan kita. Ya'idzukumullahu an ta'udu limithlihi abada. Allah memperingatkan kamu agar kamu kembali memperbuat seperti yang itu agar kamu jangan sekali-kali mengulangi seperti yang kamu buat itu sampai bila? Sampai bila-bila? In kuntum mu'minin. Itu pun kalau benar-benar kamu orang mukmin. Ni Allah ulang. Ya'idzukumullah. Allah ingatkan kita. Janganlah sekali-kali untuk kita ulang perbuatan keji menuduh orang sampai bila-bila. Jangan. Kalau kamu mukmin, kalau kamu nak rasa selamat daripada azab api neraka Allah, jangan suka mulut kita ni duk kata-kata pada orang. Jangan. Jaga-jaga sikit pada diri kita. Bila kita tak jaga pada diri kita ni, yang menyebabkan akhirnya dalam masyarakat kita ni akan jadi rosak sama-sama orang Islam. Sama-sama orang Islam ni nak mengurus emosi dipanggil. Nak mengurus perasaan. Tak mudah ni. Kalau kita duduk dalam satu kelompok, nak jaga hati orang tu, nak jaga hati orang ni, nak jaga, tiba-tiba ada yang tukang cucuk. Yang tukang cucuk ni yang jadi masalah. Ya'idzukumullah. Allah sebut, pada tukang-tukang cucuk ni, aku ingatkan kamu berkali-kali. Wahai tukang cucuk, an ta'udu limithlihi abada. Jangan kamu ulang perbuatan ini sampai bila-bila. In kuntum mu'minin. Itu pun kalau kamu benar-benar seorang mukmin. Ada hamba Allah yang dia telefon, dia hantar mesej, Ustaz, maafkanlah ayah saya Ustaz, dia sebut. Hamba Allah ni dia tulis, maafkanlah saya. Saya tak tanya, kenapa kena maafkan? Ayah saya ni caci maki Ustaz, kata macam-macam gaya pada Ustaz, dia sebut. Dia kata, habis tu kenapa yang minta maaf? Sekarang ni dalam ICU ni darah tak berhenti-berhenti yang keluar ni. Darah ni keluar banyak keluar. Anda kata dosa yang dia kata tu dah dimaafkan dah bila-bila. Sebut saja begitu, dia jawab balik, Ustaz, dah berhenti dah darah tu Ustaz. Dia sebut demikian.
Ada orang yang hidup ni, dia buat kesilapan itu, kemudian dia terpaksa sampai tahap sebegitu. Nak sebutnya Allah jadikan ya'izukumullah. Allah ingatkan. Ada kes yang terjadi macam tu. Ramai sangat. Anda ingat lagi, anak cerita pada jemaah ni, Allah yarham Tok Guru ni Abdul Aziz dah tak ada dah. Anda cerita pengalaman Nana dengan dia. Waktu mana Nana duduk kat atas rumah tu, Allah yarham tu, dia dalam kabut ni ambil air kemudian keluar. Kemudian Ana tanya kenapa? Dia kata ada seorang ibu duduk kat tangga, ada seorang perempuan. Ana pergi tengok ada perempuan tersebut. Anak kecil lagi waktu tu. Dianya minta Tok Guru, dia kata tolong Tok Guru, tolong buat air tawar. Kerana apa dia? Kerana anak saya ni tak boleh bercakap, mengembik. Sedang mengembik jadi macam kambing. Jadi macam kambing. Anak saya ni mengembik 2-3 hari dah tak bercakap. Tapi duk mengembik. Jadi kenapa jadi macam tu? Dia duk kata janggut Tok Guru ni macam janggut kambing. Dan dia bagi tahu pada orang ramai, dia sebut Tok Guru ni macam ni, Tok Guru ni macam. Dia sebut begitu. Allah yarham Tok Guru ni Abdul Aziz ni, dia ambil air tu, dia baca air, dia bagi pada makcik tu. Bagi minumlah dia kata, bagi minum pada anak dia. Dia sebut ni yang berlaku ni. Dah tak ada ni, kita boleh cerita lah keadaan yang demikian. Lepas seminggu ke 2 minggu lepas itu, datang balik makcik tu. Dia bagi tahu. Dia kata Tok Guru, dia kata alhamdulillah anak saya tak mengembik dah, bercakap elok dah. Lepas ada bagi air tu, dia kata elok dia bercakap. Maknanya apa dia? Benda yang perangai manusia ni. Perangai manusia ni ada macam tu. Sama juga dengan anaknya Tok Wali Hassan, Kuala Kerai, Tok Guru, orang alim. Orang alim, dia masuk dalam satu kedai. Ni Allah bagi karamah pada dia. Karamah, bukan mukjizat ya. Ada yang karamah ni maknanya kemuliaan yang Allah bagi. Ada orang-orang yang tertentu yang Allah jadikan kebaikan untuk dia, ada karamah, kemuliaan pada dia. Tok Guru Wali Hassan ni, dia masuk dalam kedai. Dia tengok satu kedai. Dalam kedai tu, dalam keadaan yang budak-budak muda sedang minum air, dia tinggal air teh. Air teh zaman-zaman dahulu kan, dia masuk dengan serbuk-serbuk sekali kan. Serbuk sekali tu, zaman dahulu tu, dengan air teh, banyak lagi nah, separuh daripada gelas ni. Budak-budak muda, zaman-zaman dahulu, orang minum air teh ni, dia tak minum habis. Kebanyakan minum kerana kat bawah tu ada susu lagi, kemudian ada teh lagi kat atas ni. Jadi Tok Guru Wali Hassan ni, dia masuk tu, dia kata kenapa tak habiskan? Dia kata kat situlah ada berkat. Ada anak muda kata, alah, ni ada serbuk-serbuk dah ni, takkan nak minum juga. Dia tegurlah dekat kedai tu. Dia kata tak, dia kata dia pun ambil gelas-gelas tu, Tok Guru ni ambil gelas dia gabung-gabung jadi satu gelas air. Jadi satu gelas air. Dia pun tegur budak-budak ni, minumlah, dia kata. Yang inilah berkat. Yang inilah yang berkat. Budak muda tu dia kata, alah, takkanlah nak minum, nampak pelahap sangat dia sebut. Nampak macam tak cukup kan. Budak-budak muda dia pun ambil. Kau tak nak ke ni? Dia tanya. Kamu tak nak ke? Tak nak. Tak nak tu dia pun ambil, dia minum. Dia minum ni, budak muda ni ketawa. Tahu alah, macam Tok Guru ni macam tak cukup air. Pergi minum air yang campur-campur tu, kemudian minum. Budak-budak muda ni ketawa. Dia pun kata, kamu ni ketawa kuat sangat ni, tak rasa nak terkencing ke? Dia tanya. Bila dia sebut tak rasa nak terkencing terus budak muda tu. Basah je terus. Tiba-tiba terkencing. Terkencing tu, dah basah ni, Tok Guru kata, lama sangat kencing tu tak rasa nak terhenti ke? Dia tanya. Dia sebut terhenti terus kencing. Nak sebutnya gambaran, jangan main-main. Orang yang Allah bagi pada dia karamah, dia panggil. Kemuliaan yang Allah jadikan pada mereka semua. Ni Allah yarham semua dah Tok Guru. Zaman-zaman 13 Mei dulu kan, kita dengar daripada Negeri Sembilan, Pak Kiai daripada Johor, orang-orang alim, sampai dia boleh arahkan pedang ni melayang cari tengkuk-tengkuk orang kafir macam. Melayang tu pedang-pedang tu. Kenapa jadi demikian? Ni karamah, kemuliaan yang Allah jadikan demikian pada mereka ni sendiri. Ni orang-orang alim yang Allah bagi. Sebab tu Allah sebut ya'izukumullahu an ta'udu limislihi abada. Aku ulang pada kamu, jangan kamu ulang balik perangai kamu. Jangan kamu buat balik benda yang lepas tu, kamu ulang balik,
Kalau kamu ulang balik, tanda kamu tidak mukmin. Kalau kamu mukmin, kamu tak akan ulang. In kuntum mu'minin. Sekiranya kamu ni sebab benar-benar orang mukmin pada diri kamu. Wa yubayyinullahu lakumul ayat. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat Allah. Wallahu alimun hakim. Allah ni maha alim, maha mengetahui dan maha bijaksana terhadap segala sesuatu. Kita berhenti setakat ni lah, insya-Allah kita sambung akan datang nanti. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.